السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. اللهم اجعلنا متكلمين باللغات العربية الفصحى ومتبحرا في علومها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. آمين آمين رب العالمين. أما بعد, yang saya hormati lagi saya kasihi para ahli jemaah Masjid Jami' Kejana, ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik, moga berada dalam sihat sejahtera, diberikan rahmat dan keampunan dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan insya-Allah kita akan teruskan pembelajaran kita dalam bab tayamum. Mana Ustaz lebih sikit masa lah, dan ni insya-Allah 8.16. Okey, sebelum tu ada pengumuman yang disampaikan oleh Cikgu Ramli, minta tolong Ustaz umumkan lah. Ini pengumuman kepada jemaah yang menempuh kitab kuliah Ustaz Izzul Akmal. Sila membuat bayaran segera RM16 kepada Cikgu Ramli, kerana pihak kedai nak duit terus masa mengambil kitab. Dan ni kalau kita ambil kat Yamani memanglah dia terus ambil duit tu lah. Kata kalau hutang nanti lambat bayar kan, kita nak pergi sana pun susah, jauh kan. Kat mana cikgu? Kat Yamani kan, Bagan Serai tak? Tarikh akhir bayaran dilanjutkan sehingga hari Khamis. Lah bayarannya hari Khamis lah, 12 bulan 10. Jika bayaran masih tidak diterima sehingga tarikh tersebut, maka belian kitab hanya setakat jumlah wang yang ada sahaja. Sekian, terima kasih. Mana maklumat tentang kitab Ustaz Izzul Akmal. Kitab yang baru mazi cikgu. Baru mazi pagi tu kan. Ni akidah. Akidah, kitab akidah RM16. Itu. Ini insya-Allah kita sambung pada muka surat 108. Yang kita dah masuk itu bab sebab-sebab tayamum. Yang ni Ustaz bagi ringkasan lah, kita nak bagi ingat balik. Kenapa kita nak tayamum? Kenapa kita perlu tayamum ataupun kita nak tayamum? Yang pertama, tak ada air. Tak ada air yang mana dalam bentuk hissi ataupun dalam bentuk zatnya, ataupun dalam bentuk yang mana dia dalam bentuk, yang mana hissi ataupun air yang dalam bentuk bukan zatnya. Air yang dalam bentuk zatnya ini air yang biasa lah. Lah ni boleh tayamum tak? Kita nak tayamum lah ni tak boleh kerana ada air. Yang satu lagi, kalau ada tak ada air tapi ada wet tissue. Wet tissue tu yang tak campur dengan apa sah. Dia tak campur dengan pewangi. Kira air mutlak. Wet tissue yang kandungan dia tu air yang bersih, mana tidak dicampur dengan satu benda yang lain. Itu bukan air pada zatnya dah. Air yang masuk, yang mana yang masuk pada wet tissue tu. Kalau ada wet tissue banyak tapi kita tak ada air, boleh tak nak tayamum? Tak boleh tayamum juga, kerana ada juga air tapi bukan pada zat air tu yang asal. Jadi dia masuk pada satu benda yang kata air tu dalam kategori masih lagi air mutlak. Kecuali kalau wet tissue tu dah campur dengan alkohol ke untuk bersihkan tangan kita kan, dah campur dengan sabun, itu air yang bukan pada zatnya. Mana air tu dia dah letak, dah duduk pada zat yang lain. Dia duduk kat mana air tu? Kat wet tissue. Kalau wet tissue ada, yang wet tissue ni biasanya kalau kita dalam flight kan, dia bagi wet tissue panas tu kan, untuk basuh muka. Wet tissue tu dia rendam dengan air panas, bukan wet tissue yang asal dia campur dengan satu benda yang lain. Ini air yang bukan pada zatnya. Maknanya dia air tu, zat air tu duduk pada, tumpang pada benda yang lain, zat yang lain, itu tisu. Ataupun air yang dalam bentuk embun, yang mana dalam bentuk kabus, yang boleh mana membasahi kita punya anggota badan. Dan daripada air tersebut kita mana dari embun atau dari wak tersebut boleh menghasilkan air yang boleh kita berwuduk dengannya. Maka kat situ boleh tak kita nak bertayamum? Tak boleh bertayamum. Kerana itu mana sebab-sebab kata tayamum. Sebab kita nak tayamum mesti tak ada air yang pada zatnya, ataupun air itu tumpang pada zat yang lain, macam duduk kat dalam wet tissue tadi. Okey, yang kedua kita sebab kita nak tayamum, kita pergi, contoh kita pergi musafir, kita pergi jalan lah, kita pergi kat Petra, ni Jordan contoh, satu tempat yang tak ada air, yang mana
Kalau nak pergi tempat yang ada air itu jauhnya sama dengan separuh farsah, yang ini 2,5 kilometer. Mana kalau air itu kita tahu duduk pada jauhnya 2,5 kilometer. Yang ini kebiasaan kita menggunakan tidak menggunakan kenderaan, yang kita berada dalam keadaan yang berjalan kaki. Dalam berjalan kaki, kita berada di hutan ataupun di tempat lapang, naik Bukit Berogor tu. Bukit Berogor tu ada sungai tak? Yang orang suka hiking tu, tak ada sungai pun kan, dia rumput yang betul, dia duduk nak hiking tempat yang tak ada sungai, tempat tak ada air, memang tak ada sumber air. Mana kita tahu kita ni duduk satu tempat yang kita nak sembahyang, dah nak habis waktu sembahyang contoh kan, kita nak pergi ke satu tempat, kasar 2,5 kilometer itu baru ada checkpoint, ada pipe air, baru ada pipe air yang boleh kita untuk minum air ataupun untuk berwuduk. Maka jauhnya 2,5 kilometer, bermakna kita tak perlu dah nak pergi ke jalan kaki sampai ke sana, mana kita boleh terus bertayamum. Itu tengok kiri kanan kita tak ada air, checkpoint untuk kita dapatkan air itu sangat jauh, 2,5 kilometer jaraknya, separuh farsah. Satu farsah lebih kurang 5 kilometer ataupun 4.8 kilometer satu farsah. Mana separuh farsah jaraknya. Tengok tak ada air. Nak pergi tempat yang ada air 2,5 kilometer. Ini biasa orang yang hiking lah, yang orang suka pergi berjalan-jalan. Kadang-kadang dia pergi Switzerland, Norway, kadang-kadang dia pergi mana, dia pergi berjalan ni pakai bag hiking, yang pergi tempat-tempat dekat dengan kawasan panas kan, gurun kan, kawasan-kawasan yang kata di Texas ke ataupun di Jordan. Kalau tempatnya Petra tu memang tak daya lah, nak pergi ke checkpoint tu sangat jauh, ada nak habis dah waktu sembahyang. Maka ada air, ada sana tu ada air, tapi boleh untuk kita untuk minum sahaja. Yang ni masalah tak ada air sekeliling, 2,5 kilometer jaraknya. Tu dalam kita punya mazhab Syafi'i. Mana kalau kena cari dulu air dalam mana, kalau mana lingkungan dalam 2,5 kilometer ke bawah. Ini kalau kita tahu air itu ada pada checkpoint 2,5 kilometer. Tapi kalau kita tak tahu, mana kena cari lebih kurang 1 kilometer, ataupun sama juga kiraan dia, kena cari dulu. Kalau tak ada air, barulah kita boleh bertayamum. Ini setengah daripada pendapat Syafi'i mengatakan, kalau kita tak tahu ada checkpoint air, tak ada air ni, nak berwuduk kan, maka cari lebih kurang 1 kilometer ke bawah, jalan-jalan tak ada air, maka bertayamum. Ini sebab kenapa kita nak bertayamum. Yang ketiganya, tidak boleh menggunakan air secara hissi. Yang mana yang ketiga, ada air satu tempat tu tapi tak boleh gunakan kerana tempat tersebut telah dikawal oleh musuh. Mana ataupun air tersebut takut, kita bimbang mendatangkan penyakit pada kita. Yang ini berlaku di Syria. Ada mana ramai di antara rakyatnya itu nak tawan satu tangki dalam mereka punya karya ataupun mereka punya puak dia untuk dapatkan sumber air. Maka ada juga di kalangan tu yang tak dapat nak masuk ke tempat yang mana ada tangki tadi, kerana dikawal ketat oleh orang lain. Maka dia tak boleh nak ambil air tersebut. Maka kat situ dia boleh bertayamum untuk melaksanakan, untuk dia nak gantikannya dengan wuduk lah. Untuk nak solat, maka dia boleh, diharuskan dia untuk bertayamum. Satu lagi, satu tempat yang kita pergi ataupun kita pergi berjalan-jalan, kemudian air tersebut tercemar, dan kita bimbang kalau air tersebut datangkan penyakit pada kita. Datangkan penyakit. Contoh, kalau sekalipun kita duduk di Bukit Jana ni, kalau semua sumber air kita mana datangnya tiba-tiba berita kata berita, tengok berita kata habis di tempat kita semua air dicemar, takut kita kerana kecemaran air. Walaupun ada sungai, ada sumber air, semua tercemar contohnya dengan toksik, sisa-sisa kumbahan yang sebagainya yang boleh menyebabkan penyakit. Maka kat situ diharuskan kita untuk bertayamum. Sekalipun di rumah kita ada air botol untuk kita minum sahaja. Bermakna bila air tercemar, tak kira dia sungai ke, tak kira dia dalam bentuk air yang banyak ke, tapi kalau atau air itu takut dicemari ataupun tercemar, ataupun kita bimbang air tersebut dicemari, maka kita boleh bertayamum. Itu kes banjir.
banjir di kawasan-kawasan Pekan yang airnya hitam, kotor, macam di Kuala Lumpur dulu satu ketika dahulu kan, boleh tak kita nak bertayamum, kita nak ambil wuduk menggunakan air tu depan rumah tu? Siapa nak ambil itu air yang hitam, berminyak, lepas tu berbau, memang air kotor, maka kat situ diharuskan dia untuk bertayamum. Kalau mana dia ada simpan debu, bolehlah dia bertayamum. Kalau kata tak ada simpan debu, rosah keringanan untuk berlakunya banjir yang macam tu, dia boleh menggunakan kaedah jamak dan tidak kasar. Dalam waktu kita ditimpa darurat, kita ditimpa sesuatu musibah, ada keringanan yang boleh kita gunakan. Okey, itu dalam bab yang lain lah. Kita bab air tadi, sebab-sebab kita untuk bertayamum. Yang keempatnya, sebab kita bertayamum lagi. Yang mana kita nak bertayamum, kata kerana air ada, tapi air tersebut tidak boleh digunakan kerana dibimbangi mendatangkan penyakit. Bukan air tersebut rosak, tapi air tersebut mungkin terlalu panas sangat, kerana kita ditimpa musim yang sangat panas, sehingga kan air di tangki kita dan segala penjuru air yang masuk ke rumah kita itu, dia punya suhunya melebihi dari 40 darjah Celsius ke atas. Mungkin dalam keadaan yang sangat panas boleh merosakkan kulit kita, tulang kita dan sebagainya. Di tempat-tempat yang sangat panas, boleh berlaku di tempat-tempat yang sangat panas. Sebaliknya, sejuk pun macam tu juga. Maka kalau cuaca terlalu sejuk dan tidak ada sumber air, ataupun ada sumber air tapi air tersebut terlalu sejuk, boleh merosakkan kita punya tulang, boleh merosakkan kita punya kulit yang terlalu sejuk air tersebut. Maka kita boleh, sebab-sebab kita boleh kita bertayamum. Contoh saya kata, ada satu ni fatwa daripada mufti wilayah. Satu orang, kita ada ni lah, Malaysia punya wakil yang pergi berjalan di Arktik sana. Jadi apa panduan bagi orang-orang yang nak pergi ke sana untuk mengharumkan nama negara lah, untuk apa ni, dia punya, dia ambil apa dia panggil, dia ambil satu cabaran dan dalam perlumbaan perlumbaan orang yang ni lah, orang lumba anjing tu, ataupun dia buat perlumbaan di tempat yang sejuk tu, dia masuk wakil negara. Jadi kat situ ada satu panduan bagi orang. Saya tengok dalam bab tayamum, banyaklah bab lain tu, banyak dalam bab istinja-nya ada persediaan untuk orang-orang nak pergi ke satu tempat yang sejuk, yang mana permasalahan dalam ibadat, apa yang dia kena prepare. Ada yang mana mufti, yang pertama mufti, ada yang ni mufti wilayah lah, Dr. Zul masa tu kan, sarankan supaya dia bawa debu, kerana air terlalu sejuk untuk dia nak ambil air tersebut dan tidak ada masa untuk memanaskan air tersebut. Maka disarankan dia untuk bawa debu. Tapi kalau tak ada debu, maka dia kena juga mengambilnya menggunakan ais. Mana ais tersebut dipanaskan sedikit ataupun disapukan. Disapukan untuk berwuduk, sama seperti berwuduk. Mana disarankan pada orang yang nak pergi ke tempat-tempat sejuk untuk mengambil acara dalam mewakili Malaysia kan, tempat-tempat yang bukan macam iklim macam kita, maka takut-takut kalau air yang sejuk boleh merosakkan tubuh badan, boleh merosakkan kulit, boleh merosakkan kita punya tulang. Maka bawa debu dari tempat kita untuk kita bertayamum situ. Ini ada macam-macam lah, ada dia punya panduan. Tapi kalau tak ada, terpaksa menggunakan ais, kemudian sapukan. Mana dia yang tu, pada mana ais tu air yang bukan pada zatnya, dia dalam bentuk ais. Boleh tak digunakan untuk berwuduk? Boleh juga itu. Kalau mudaratkan tak boleh. Tapi kalau dia rasa dia ambil wuduk menggunakan ais itu tak memudaratkan diri dia, dia ada tempat untuk berteduh dan sebagainya, itu tidak ada masalah bagi dia. Nah itu, ini yang mana ada dalam beberapa permasalahan lah. Okey, itu yang keempat. Mana cuaca yang terlalu sejuk ataupun cuaca yang terlalu panas, yang mana yang kita tak boleh menggunakan air tersebut. Itu sebab kita untuk bertayamum. Barulah boleh bertayamum atas sebab-sebab yang telah dinyatakan. Okey, syarat. Pada malam ni kita masuk syarat tayamum. Yang muka surat 108. Yang mana syarat kita nak tayamum?
Mengetahui masuk waktu, mana kita ketahuilah waktu semayang tu bila, waktunya bila. Kata yang mana kita kena tahu dulu masuk waktu bila. Contoh zuhur dah masuk, waktu syaratnya mana dah masuk zuhur, bolehlah kita untuk bertayamum. Yang kedua, mencari air selepas masuk waktu. Mana dalam masuk waktu tu kita cari air tapi tidak didapati air, ataupun sebab-sebab yang tadi kan, sebab air panas sangat, air sejuk sangat, air yang kotor dan sebagainya. Kita mencarinya bila air tu lepas masuk waktu, tak ada air. Dah tak ada air, barulah kita boleh gunakan tayamum. Masuk waktu dulu. Contoh zuhur, kata zuhur tadi, kata lepas zuhur air tak ada langsung, kan? Dah masuk waktu. Kemudian carilah air pada masuk waktu tu, tak didapati air ketika itu, maka bolehlah kita bertayamum atas sebab-sebab tadi. Kata sebabnya mungkin air itu untuk kita minum saja, ataupun air yang terlalu sikit untuk kita nak menggunakannya untuk masak, ataupun air yang sejuk sangat, yang panas sangat, kan? Benda ni tak berlaku di negara kita, kerana kita ni iklim yang sederhana. Dia dalam dua musim, panas dengan hujan. Panas pun tak panas sangat, hujan pun tak sejuk sangat. Kalau di negara 4 musim mungkin boleh terjadi, mungkin boleh kita gunakan tayamum atas sebab-sebab tu, kan? Mungkin kita boleh kita gunakan. Kalau banjir pun kita susah nak gunakan air yang pipe yang bersih, baru boleh. Debu mana nak cari musim banjir, kan? Kalau air naik. Okay, syarat tayamum. Syarat ni kita tahulah dalam takrifnya itu, syarat ni kewajipan yang kita kena laksanakan di luar juzuk. Maknanya kita kena laksanakan kewajipan itu luar pada perkara yang kita nak buat tu. Contoh tayamum, nak buat tayamum tu dia luar. Kalau rukun baru dalam. Macam syarat sah solat, dia luar pada juzuk perkara yang kita nak laksanakan itu. Kewajipan yang kita kena laksanakan luar pada perbuatan yang kita nak buat tu dalam syariat Tuhan itu. Contoh semayang kan, syarat sah solat. Nak semayang tapi kenapa? Masuk waktu, menghadap kiblat, itu semua luar pada juzuk semayang itu. Kalau rukun, kewajipan yang kita kena laksanakan dalam juzuk perbuatan itu. Contoh rukun, mana kita kena wajib buat dalam mana? Dalam juzuk tu. Kalau semayang, apa rukun semayang? Surah Fatihah, rukuk, sujud, di dalam. Wajib kita buat dalam sembahyang tu. Kalau syarat adalah luar pada juzuk tu. Kewajipan yang kita kena laksanakan luar pada juzuk. Kata kita wajib laksanakan tapi luar pada sembahyang itu. Nak sembahyang syarat ni apa? Mesti bersih tempat nak sembahyang. Luar pada sembahyang, bukan masa kita sembahyang tu, sebelum kita nak sembahyang tu. Mana luar pada perkara kewajipan yang kita kena laksanakan luar pada sembahyang tu. Masuk waktu, menghadap kiblat. Waktu yang mana? Berwuduk. Semua tu luar pada juzuk sembahyang tu. Rukun wajib juga tapi dalam sembahyang. Syarat wajib juga tapi luar pada sembahyang. Ini contoh yang mudah saya nak bagilah sembahyang. Dan ada pun dia kata luar pada juzuk perkara yang kita nak laksanakan dalam syariat itu. Tayamum tadi, syarat tayamum luar pada tayamum itu. Kita kena tunggu apa? Nak tayamum syarat dah. Kewajipan yang kita kena laksanakan luar pada tayamum apa? Kena masuk waktu dulu, barulah boleh kita bertayamum. Cari air lepas masuk waktu. Cari air masuk waktu, cari air, tak ada air, baru boleh tayamum. Ketiga, tanah yang berdebu dan suci dan menyucikan dan tidak bercampur dengan tepung, bersagu atau simen. Tanah yang kita nak tayamum ni mestilah kata yang suci, yang bersih. Mana tak campur dengan tai babi. Kalau di kebun banyak tanah-tanah, tapi kalau dicampur dengan tai babi, banyak tai babi bulat-bulat macam tai kambing. Dia ambil bertayamum, habis itu kena jadi kes lain pula. Ini yang ni yang mana tanah tak campur, yang mana debu tu tak campur dengan tepung kau, dengan bedak kau, benda-benda yang lain, benda-benda yang suci juga tapi bukan menyucikan. Tanah yang suci dan menyucikan, hanya tanah sahaja. Selut boleh tak? Selut dia bukan debu, tapi kalau kita keringkan dia jadi debu lah.
Kalau kita nak tayamum ni, kita kena ada macam tanah gambut. Kalau hujan, tanah gambut dia tak ada debu, dia ada habuk pokok, habuk batang-batang pokok tu kan. Kalau tanah betul-betul tanah yang mana kita duk tanah rumput, yang bawah ada tanah hitam ke merah, kena keringkan dia dulu. Macam mana nak kering kan? Kalau kita tak ada air, letak dalam kuali, bakar tanah tu. Kita bagi dia kering betul-betul sehingga dia menghasilkan dia boleh menghasilkan debu. Tanah hitam dia ada debu tak? Ada debu juga. Tanah merah lagi banyak debu. Kan beli tanah merah, nak tanam pokok sayur. Masa dia kering tengok debu dia. Naik oren. Naik oren semua. Kita tu debu dia. Itu kata tanah yang mana yang tidak bercampur dengan satu benda suci yang lain. Dia tanah ni suci yang menyucikan. Kalau tepung suci tapi tak menyucikan. Simen pun macam tu juga. Atau yang mana bedak pun macam tu juga. Tak boleh digunakan untuk bertayamum. Syarat dia mesti tanah yang berdebu, yang suci dan menyucikan. Nak tayamum guna selut boleh tak? Tanah basah tak boleh. Ada kena debu no. Kalau kita naik naik kapal terbang, ada kata tepuk kat seat kapal terbang tu. Ataupun tepuk kat seat kereta api. Jadi TS tak ada lah dia punya cushion tu bukan jenis yang macam cushion dulu, KTM dulu, kereta api lama yang kita naik tu, second class, third class, tu ialah dia ada debu ke, ada habuk ke tu, habuk ke debu dalam seat kapal terbang tu. Dia kalau kita ketuk dia keluar habuk ke debu, habuk tak boleh guna untuk tayamum, dia bukan debu no. Kalau di tanah Arab baru boleh. Biasanya kalau kita naik bas di tanah Arab, ketuk je dia punya seat tu akan keluar warna coklat, habuk yang berwarna coklat. Itu pasir yang halus, itulah debu. Kalau kita naik bas itu tepuk-tepuk, dia bukan keluar pasir warna coklat, bukan keluar debu yang berwarna coklat halus, dia keluar warna kelabu. Warna kelabu tu debu tanah, bukan itu habuk. Itu tak boleh digunakan untuk tayamum. Dia hanya debu halus dari tanah sahaja. Yang keempat, syarat tayamum, menghilangkan najis terlebih dahulu. Mana kalau tak ada air, kita menggunakan kaedah beristinja lah. Istinja menggunakan batu ataupun benda-benda yang kesat dan kering, seperti tisu, kayu dan sebagainya kan. Itu syarat dia. Hilangkan najis dulu, baru boleh bertayamum. Yang kelima, berijtihad menentukan arah kiblat sebelum bertayamum. Maknanya kalau kita nak tayamum tu, kita kena tahu masuk waktu, dan kita kena cari air dulu. Lepas masuk waktu, kita kena cari tanah yang bersih dulu, hilangkan najis dulu. Kita dalam keadaan yang bersih, kita kena ijtihad dulu. Arah kiblat. Maknanya kita tahu dulu arah kiblat, menentukan arah kiblat sebelum kita bertayamum. Itu. Mana itu syaratnya, kewajipan yang kita kena laksanakan di luar juzuk itu, di luar tayamum itu. 5 perkara tadi yang kita kena selesaikan, maka barulah boleh kita bertayamum. Okey, rukun-rukun tayamum ini kewajipan yang kita kena laksanakan di dalam juzuk itu, di dalam tayamum itu. Yang pertama, tayamum mempunyai 3 rukun, iaitu yang pertama niat lah. Dalam ibadah, innamal a'malu binniyat. Itu yang menentukan perkara yang adat dengan ibadah. Kita bermulakan sesuatu dengan niat. Tempatnya dalam hati sebagaimana yang telah anda ketahui. Yang ini dah banyak kali dah dijelaskan oleh pengarang. Kan, niat ni dalam hati, lepas tu kita nak kuatkan lagi dengan lafaz. Lepas tu kita gunakan mulut supaya apa yang kita lafaz ini terhasil dari hati kita. Kadang-kadang apa yang kita cakap tentang orang, kita sembang dengan orang, apa yang kita cakap kita luahkan dari hati. Lepas tu dalam fiqh mazhab Syafi'i, dalam beribadat dia sangat jaga. Ada lafaz, ta'arud, ta'ayin. Hati dah ada, dah masuk, tapi untuk kuatkan lagi dalam hati menggunakan lafaz. Kerana apa saja yang kita cakap terhasil dari hati kita, terhasil dari otak kita. Otak kita tu hatilah. Itu yang dipanggilkan, apa yang kita fikir, kita nak lontarkan pada orang, kita marah orang tu kau, kita akan lontarkan dengan perbuatan ataupun dengan mulut. Semuanya terhasil dari hati. Lepas tu kita memerlukan lafaz, kerana untuk menguatkan hati kita yang kita niat tadi. Lepas tu kita sholli fardhu maghribi, nak sembahyang maghrib 3 rakaat kerana Allah. Macam itulah kalau kita bawa kereta dalam hati marah, apa tindakan dia?
mulut mencakut. Dia kata bodoh semua lah kalau dia geram sangat, orang tak bagi signal kan. Satu lagi, dia tekan horn. Itu dari tindak balas. Nak pukul orang tu tak boleh, marah sangat tak bagi signal, masuk simpang tak bagi signal, keluar simpang tak bagi signal, nak terlanggar lah. Tindakan dia nak pukul orang tu tak boleh, dia tekan horn lah, tin kuat-kuat. Itu dari hati tu terhasil melalui perbuatan. Anda menghasilkan dari mana? Dapat apa yang terkandung dalam hati, kita keluarkan dengan perbuatan. Satu lagi, apa yang terhasil dari hati, kita keluarkan melalui mulut. Tadi geram sangat, macam-macam dia cakap. Itu ini sebab tu kalau kita dalam niat bukan kata sekadar di dalam hati, malah kita akan lafazkannya, dan tambah pula kita melakukan perbuatan tersebut. Itu dalam ibadah kita, maknanya terhasil dari hati. Oleh niat kita dari hati, dan kita keluarkan dengan lafaz itu untuk kuatkan apa yang terkandung dari hati kita. Oleh itu dia hendaklah berniat di dalam hatinya melakukan tayamum. Disunatkan menyebut dengan lidah, sunat sebut dengan lidah. Saja aku bertayamum kerana mengharuskan sembahyang, ataupun saja aku bertayamum kerana mengharuskan sembahyang fardu, ataupun sahaja aku bertayamum kerana mengharuskan fardu sembahyang, ataupun sahaja aku bertayamum kerana mengharuskan sunat sembahyang, dan seumpamanya yang ingin dilakukan. Berarti kalau kita tengok ada setengah daripada pandangan mengatakan bahawa berwuduk kita ni kena niat juga. Wuduk kita ni ada setengah dari pandangan ulama, niat untuk sembahyang, maka dia boleh gunakan apa saja wuduk kita untuk melakukan ibadah sunat yang lain. Bila kita berwuduk untuk membaca Quran, dia berbeza dengan berwuduk untuk melaksanakan solat. Maka kalau kita berniat berwuduk untuk membaca Quran, kita tak boleh guna wuduk tersebut untuk melaksanakan solat, solat wajib, solat fardu, atau solat-solat sunat yang lain. Kalau kita niat wuduk kita untuk melaksanakan solat sembahyang fardu, maka dia boleh gunakan untuk sunat-sunat yang lain. Itu setengah dari pandangan beberapa mazhab, tapi kita tak menggunakan sedemikian. Tapi kalau kita tengok dalam tayamum ni dia berbeza. Kata apabila dia berniat mengharuskan fardu sembahyang, maka harus baginya melakukan sembahyang-sembahyang sunat bersamanya. Kalau kita tengok, bila bertayamum kita niat untuk mengharuskan sembahyang fardu, maka barulah boleh kita guna tayamum tersebut kan, untuk melakukan ibadat-ibadat sunat yang lain. Niat bertayamum untuk melaksanakan solat fardu, maka barulah kita boleh menggunakan tayamum tersebut untuk melaksanakan solat-solat sunat yang lain ataupun ibadat sunat yang lain. Tapi andai kata kalau kita menggunakan tayamum tersebut niat untuk sembahyang sunat sahaja, maka dia tak boleh menggunakan tayamum tersebut untuk solat fardu. Itu ikut darjat, kategori darjatnya kan. Ini pengarang yang mengatakan, kalau kita tengok bawah benggan tu kata, apabila dia berniat mengharuskan fardu sembahyang, maka harus baginya melakukan sembahyang-sembahyang sunat bersamanya. Maknanya di sebaliknya, kalau dia niat untuk sembahyang sunat, maka dia tak boleh menggunakan tayamum tersebut untuk solat fardu. Wa innamal a'malu binniyat. Maknanya setiap amalan kita berserta dengan niat. Yang kedua, rukunnya, kewajipan yang kita kena laksanakan dalam juzuk itu, dalam perkara yang kita nak laksanakan ataupun dalam tayamum tersebut, menyapu muka dan kedua tangan hingga ke siku dengan 2 kali tepuk, iaitu meletakkan 2 tapak tangan ke atas tanah yang suci yang mempunyai debu, kemudian menyapu ke seluruh bahagian muka. Selepas itu meletakkan 2 tangan buat kali kedua ke atas tanah, kemudian menyapu kedua tangan hingga ke siku. Tangan kiri menyapu tangan kanan, dan tangan kanan menyapu tangan kiri. Jadi kaedah tayamum ni kalau kita tengok, mula-mula kita kata yang mana dikatakan rukunnya, itu tepuk untuk mengambil debu tanah. Adapun kalau kita membuang sehingga menghaluskan debu tersebut, itu adalah sunat. Mana kalau kita tak buat macam ni tak ada masalah. Tepuk, kemudian ini yang simple, rukun dia saja. Ambil, tepuk, kemudian sapu dari atas. Sunat buka. Kalau macam ni pun sah juga. Tarik sampai ke bawah. Tangan macam mana? Ada kalau satu riwayat yang lain mengatakan tangan kanan diletakkan
di kawasan tangan kanan di permukaan, yang ni kita punya tapak di belakang tapak tangan ni, diletakkan di atas tapak tangan kiri macam ni. Tarik untuk tangan. Dah muka tadi kita tepuk balik. Sekali lagi Ustaz, tepuk, tarik muka, buka macam ni pun boleh. Tarik sekali, tarik lah. Bagi rata, bukanlah macam wuduk kita kena ratakan dengan air macam tu, tapi buka bagi kena keseluruhan, dilebihkan. Kemudian kali kedua kita tepuk, pastikan tangan kita yang mana dia macam ni ataupun macam ni. Tapak tangan kiri, maknanya tangan kanan di atas tapak tangan kiri, tarik. Kemudian diakhiri dengan ibu jari kita, tarik macam tu sekali, tarik macam tu. Kalau sini pula macam tu, kita pusingkan balik, tarik. Itu dah mana melebihi siku, itu adalah disunatkan. Macam wuduk lah, dia melebihi dia punya kawasan. Kemudian tarik balik, tarik, pastikan macam ni, letak macam tu, tarik. Kemudian tolak dengan mana ibu jari kita dengan ibu jari bertemu, tarik. Lepas tu tarik macam ni, ni pula tak macam ni, macam ni, tarik. Kemudian kita tolak balik. Kalau di tanah Arab banyak guna lah, itu dah biasa lah. Kalau tanah Arab musim panas kau, musim sejuk sangat kau. Tapi kalau di tempat kita jarang menggunakan. Kecuali yang kedua, ada tadi Ustaz lupa nak sebut, sebab kita bertayamum kalau kita dibaluti, di mana kita dibaluti atas tangan patah ataupun kita ada luka-luka yang tak boleh kena air. Dalam bab ajabair dengan al-asaib, kita diharuskan kita untuk bertayamum, yang mana bila kita ada luka yang tak boleh kena air pada anggota-anggota wuduk ataupun anggota-anggota yang pada badan kita yang kita tak dapat nak mandi wajib tu. Okey, itu cara untuk kita bertayamum ataupun dibatalkan rukun. Seterusnya, dari mana hadis? Ada hadis tak? Ada hadis yang mana Daruqutni bab yang pertama, hadis ke-256, meriwayatkan daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, daripada Nabi SAW bahawa baginda bersabda, tayamum itu dilakukan dengan 2 kali tepuk ke atas tanah. Satu tepukan untuk muka dan satu tepukan lagi untuk kedua tangan hingga ke siku. Tayamum ada kaki tak? Basuh kaki, sapu debu kat kaki? Tak ada. Kadang-kadang kita keliru kan, lama tak buat, lama dah ilmu ni dah lama dah belajar. Dulu kita belajar masa budak-budak sekolah menengah atau pergi kuliah kat sana sini, dah lupa. Kadang-kadang kata tayamum ni ada kaki, masuk kena sapu kat kaki ke tak? Tak perlu sapu di kaki, tangan muka dengan siku, tangan sampai ke siku sahaja, 2 tu anggota tayamum. Ini dalam bab asaib tadi, yang luka pada anggota yang tayamum, mana dia kena qada pula lepas tu. Dia kena nak ambil wuduk tak boleh, dia ambil tempat yang boleh, dan tempat luka contoh kat tangan dia kena tayamum lagi, walaupun berbalut. Tak boleh kata tayamum tempat tu pun, kalau tempat tu tak boleh kena tayamum, maka kena qada pula solat. Macam tu. Semayang juga, tapi bila dah sihat dia kena qada. Itu dalam bab yang kita dah belajar, yang mana al-asaib dengan al-jabair, luka yang dibalut ataupun tangan patah, tempat patah yang dibalut, yang kita tak boleh nak berwuduk kat situ, anggota yang cedera tadi, ataupun kita tak boleh untuk bertayamum di situ, tak kena debu. Ada satu pandangan kata sapukan sahaja. Jadi pernah dibuat oleh Ibnu Umar, tak silap Ustaz, dalam Atharus Sahabah. Dia luka tangan, tapi dia tak boleh nak kena tempat yang dibalut pada luka tangan tersebut. Dia tak nak bagi kena air kan. Kita tahulah putih kalau kena air susah nak baik kan. Ulang kali dia akan, kulit tu akan tercabut, jadi elok balik, cabut balik, elok balik kan. Jadi pernah, ni Atharus Sahabah, yang mana paling, kalau luka yang sangat lama, dia boleh berwuduk seperti biasa, yang tempat yang balut tadi hanya sapu dengan air saja. Sapu isyarat, ambil air, jangan basahkan kalau tak boleh kena. Balut dah elok, ambil air, basahkan sikit, sapukan saja sebagai isyarat tempat yang kita berwuduk. Sah tak sembahyang? Sah, wuduk kita sah.
Itu satu pandangan. Ada satu hadis atau asar sahabat yang dilakukan oleh Ibnu Umar, Ibnu Abbas, tak silap Ustaz. Antara waktu kalau kita tak boleh nak bertayamum, gantikan tempat yang luka tadi pada anggota wuduk. Okey, kita tengok yang mana sapu yang dilakukan hendaklah meliputi atau meratai seluruh anggota yang disapu. Mana ratai maknanya semua, sekali sapu dengan ke semua tempat kena. Maknanya tak boleh macam tu tarik satu jari kemudian satu jari kita tak boleh. Dia kena semua diratai pada tempat. Mana sampai tangan pun macam tu juga, semua diratai. Itu dia kata tempat mana meratai pada ke semua tempat. Tak ada benda yang menghalang untuk diratakan debu tersebut. Kata sekiranya di tangannya ada cincin, maka wajib ditanggalkannya. Kalau orang perempuan ada gelang, kena tanggal. Maknanya nak rata pada semua tempat. Itu maksudnya. Bukan rata seperti berwuduk, tapi rata bagi kena tempat-tempat yang sepatutnya kena dengan wuduk tersebut. Ada gelang banyak, mami jarum 2-3 gelang nak bertayamum, tapi tak nak buka gelang, tak sah tayamum dia. Itu tak kena gelang tu. Cabut gelang dulu. Kalau orang lelaki ada cincin, cabut cincin tu. Atau baru boleh atau meratai pada semua tempat. Itu yang dimaksudkannya dengan sekali sapuan tu. Sekiranya di tangannya ada cincin, maka wajib ditanggalkannya ketika tepukan yang kedua, supaya tanah tersebut sampai ke tempat itu ketika disapu. Manakah tangan nak sapu tangan, kena cabutlah benda-benda yang berkaitan dengan tangan tadi. Mana nak supaya tanah sampai ke semua tempat yang kita sapu tadi. Mana kat sini kita tarik semua. Kalau yang paling senang tadi saya kata tarik, kemudian dengan ibu jari ni dia boleh meratakan, tarik semua. Dia boleh meratakan. Kemudian last sekali tarik macam tu lah. Bagi ibu jari ni keseluruh tangan kita ni, kalau kita buat macam ni, debu tu boleh tarik semua. Tarik sampai ke siku, lebih siku, kemudian itu pastikan ibu jari kita ni di akhirnya sampai sini ditarik. Tak payah sampai sampai habis sampai sini. Ada kata kalau kita tengok setengah daripada riwayat itu sampai sini saja. Ini daripada hadis musalsal. Kan dia kata tarik, kemudian kata sampai sini. Dia tak payah kata sampai tarik jari celah-celah macam tu, tak payah. Sekali lalu saja. Itu tayamum. Yang ketiga, tertib. Sebagaimana cara yang telah disebutkan di atas. Ini kerana tayamum adalah ganti kepada wuduk. Dan tertib adalah satu rukun daripadanya sebagaimana yang telah anda ketahui. Mana tayamum kena tertib. Dia menggantikan wuduk. Wuduk pun kena tertib. Tak boleh nak ambil lengan dulu baru muka. Pergi lengan dulu, tangan dulu, last sekali baru muka. Boleh tak? Tak boleh. Tak sah. Kata oleh itu tertib pada penggantiannya adalah lebih aula dan utama disyariatkan. Yang ini diwajibkan. Okey. Ada masa lebih sikit noh. Sebab sikit sangat point noh. Sunat-sunat tayamum. Semua perkara yang disunatkan ketika berwuduk adalah disunatkan ketika bertayamum, seperti membaca basmalah, bismillah di awalnya, memulakan bahagian atas muka ketika disapu, mendahulukan tangan kanan daripada tangan kiri, menyapu sebahagian daripada kepala ketika menyapu muka, melebihi sedikit daripada had muka. Ini yang dimaksudkan bertayamum, kita melebihi had muka, biar lebih sikit. Dan sebagai sebahagian daripada lengan melebihi daripada had siku. Kalau wuduk pun kita melebihi had siku, begitu juga tayamum melebihi had siku. Ketika menyapu tangan, iaitu berturut-turut muawalat. Muawalat ni muawalat kalau kata muawalat ni mana dia secara mana kita tak tangguhkan, kan? Mana terus berterusan antara menyapu muka dan kedua tangan. Sebab kalau ada cara Nabi mandi wajib itu, Nabi berwuduk separuh dulu, kan? Nabi berwuduk separuh dulu. Itu bukan mualat. Bukan mualat. Tidak berturut-turut. Nabi berwuduk, kalau dalam Nabi mandi wajib, kan Nabi basuh mana anggota-anggota yang kena basuh dulu, kemudian Nabi basuh tangan dulu. Last sekali basuh kaki itu asing. Mandi dulu, last sekali baru basuh kaki. Kalau wuduk kita macam tu juga. Seeloknya kita terus berterusan berturut
Maknanya sampai satu wuduk tu kita tak cakap apa-apa, kita habiskan. Kita tak berhenti dulu. Berhenti saya sembang saya, lepas tu sambung balik wuduk tadi. Macam tu dengan tayamum. Dah ambil dah sapu di muka, lepas tu berhenti saya sembang saya, lama sikit lagi baru masuk ke siku tadi. Boleh macam tu, tapi dia kata yang mana itu lebih mana sunat. Masuk dalam sunat yang kita baca tadi, disunatkan kita untuk terus berturut-turut, dan kita tak berhenti seketika, ataupun kita berhenti untuk minum air ko, berhenti bersembang ko. Dalam wuduk boleh macam tu sebenarnya, tapi itu disunatkan. Sebab tu kita ambil wuduk, kita terus sampai ke habis, baru kita sembang orang ke apa. Okey, yang mana dan membaca tasyahud serta doa ma'thur yang dibaca selepas wuduk, sama juga baca doa dalam doa wuduk. Kata Abu Daud 318 meriwayatkan daripada Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, mereka para sahabat telah bertayamum dengan tanah untuk sembahyang sembahyang subuh. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada bersama-sama mereka. Mereka menepuk tanah dengan dua tapak tangan, kemudian menyapu muka dengan sekali sapu. Kemudian mereka ulangi kali kedua dengan menepuk tanah menggunakan tapak tangan dan menyapu tangan-tangan mereka hingga ke kepala bahu dan ketiak dengan tapak-tapak tangan. Bermakna sini sunat untuk kita melebihi anggota wajib itu. Mana sampai kat sini lah, dia tarik sampai dekat ketiak, mana dekat dengan bahu, sampai tarik boleh tarik, kemudian dia tarik macam tu pula. Tapi kita sampai sini cukup lah, atas sikit. Dia ada pernah berlaku melalui hadis yang kita bacakan tadi. Yang kedua, yang sunat, membuka atau menceraikan jari-jari dan tangan ketika menepuk tanah supaya debu melekat secara menyeluruh, dan boleh menyapu muka kesemuanya dengan sekali tepukan. Maknanya disunat untuk menceraikan jari kita. Jangan bila nak tepuk debu tanah, pastikan kita buka. Macam tu juga kita sapu anggota-anggota tersebut, supaya debu tu banyak lekat di jari-jari. Kalau kita tutup hanya tempat ni saja, kalau kita buka mungkin dia ada masuk di celah-celah ni. Mana debu tu kena pada tangan dengan debu yang banyak. Itu membuka, kita menceraikan. Mana kemudian kita tepuk. Kata dengan sekali tepukan. Begitu juga ketika menyapu dua tangan, sama juga. Jadi kita menceraikan bila nak tepuk debu tersebut. 3. Menipis atau mengurangkan ketebalan tanah dengan menepuk kedua-dua tapak tangan atau meniup kedua-duanya. Bila kita dah buat macam tu, kita nak ambil bukan tanah tu, bukan pasir tu, kita nak ambil debu dia yang halus. Kita boleh meniupkan dia, tiup untuk halus. Ataupun kita yang ni kalau kita punya sunat yang kita buat macam tu, untuk menipiskan debu-debu tersebut. Kalau kita guna, kalau di tanah Arab Ustaz, pasir halus dengan abang kan, kalau di Wadi Rum sangat halus, sehingga kan kita bila kita tepuk di tempat yang debu, kata di tanah dia akan lekat, betul-betul lekat pada keseluruhan. Dia macam magnet, lekat di tapak tangan kita ni. Memang kata debu tu halus kan, debu-debu halus yang kasar tu dia akan jatuh balik. Lepas tu kita nak nipiskan lagi, kalau kita tiup sekali pun masih berdebu juga. Padahal kalau kita pergi Mekah, tengok kaki kita macam mana kering, pakai selipar, kadang pakai stokin, sampai debu tu boleh masuk dalam stokin kan. Pergi tempat-tempat ziarah, kena lalu tempat yang padang pasir, kering, merekah kaki, berdebu, kadang-kadang berdebu tu sampai ke atas kan, atas pada stokin kita. Itu kata di tanah Arab debu dia tak sama dengan tempat kita. Kalau tanah kita taklah debu halusnya sedemikian. Itu yang kata, yang dikatakan, yang digunakan oleh Rasulullah kan, debu tersebut, yang mana kita menipiskan, kata sama ada kita meniup ataupun kita menepuknya untuk menipiskan. Ini sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Bukhari daripada hadis Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepadanya, sesungguhnya memadailah kamu melakukan demikian. Lalu baginda menepuk dengan dua tapak tangannya ke atas tanah dengan sekali tepuk. Kemudian baginda menghilangkan debu tersebut dengan disapu.
Ini ada banyak riwayat kata Nabi pernah buat macam ni. Nabi pernah nipiskan dengan sapu kan? Pernah Nabi sapu atau Nabi kat sini ada tiup kata. Dan pada riwayat yang lain, baginda meniup kedua-dua tapak tangannya kemudian menyapu dengan kedua-duanya. Nabi pernah menipiskan sehingga Nabi meniup, ataupun Nabi menyapunya sikit, menyapu untuk menghilangkan debu pasir yang keras, yang hanya nak ambil itu ada yang halus sahaja. Ini debu di tanah tempat kita dengan debu di tanah Arab tu sangat berbeza. Sana sangat halus kan. Kalau kita pakai selipar saja di sana, memang kering, kaki kita berdebu saja. Itu debu dia. Kalau ke sini mungkin dia kasar, dia ada keras sikit debu dia. Jadi alhamdulillah kita dapat habiskan dalam syarat tayamum, rukun tayamum dan sunat-sunat tayamum. Sebab-sebabnya ini yang penting kita dah habis. Jadi insya-Allah kita masuk dalam hal yang berkaitan dengan tayamum selepas masuk waktu. Kalau nak tayamum mestilah kena masuk waktu dulu. Ada hadis-hadisnya. InsyaAllah kita sambung pada hari yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ij'alna mutakallimina bil lughati al arabiyyah fusha wa mutabahhiran fi 'ulumiha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.